Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 50 surah Al-Furqan. Ayat 50 surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Sadaqallahul azim. Artinya, dan demi sesungguhnya kami gilir-gilirkan taburan air hujan di kalangan mereka itu, umat manusia yang mendiami muka bumi ini, supaya mereka itu, umat manusia, mengambil peringatan, insaf dan sedar. Maka masih ramai lagi manusia yang tidak menghargai limpahan air hujan yang kami berikan, melainkan manusia itu terus dalam kekufuran. Ayat 50 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gilir-gilirkan limpahan air hujan di penempatan umat manusia di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan jadual limpahan air hujan mengikut penempatan manusia di muka bumi ini, agar umat manusia ambil perhatian, ambil peringatan, insaf dan sedar betapa manusia terlalu bergantung dengan rezeki yang Allah limpahkan. Sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memperakukan bahawa masih ramai umat manusia yang tidak menghargai limpahan air hujan yang merupakan sumber rezeki utama untuk umat manusia. Malah manusia tetap dalam kekufurannya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah,
Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Tokoh ulama tafsir yang tersohor lagi masyhur. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menyatakan ayat 50 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan bahawa limpahan air hujan yang merupakan sumber rezeki paling utama untuk umat manusia, Allah Subhanahu wa taala sediakan jadual limpahan, jadual limpahan air hujan. Dan jadual limpahan air hujan ini mengikut penempatan umat manusia di muka bumi. Yang tinggal di penempatan yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa, iklim panas lembab, Allah dah tentukan banyak dan sedikit limpahan air hujan dalam tempoh masa setahun. Begitu juga yang tinggal di semenanjung tanah Arab, Jaziratul Arab, Allah Ta'ala dah tentukan jadual limpahan. Bulan bila melimpah, setahun berapa kali dilimpahkan. Begitu juga yang hidup di penjuru muka bumi, kutub utara, kutub selatan, maupun di lautan, semuanya Allah telah sediakan jadual limpahan air hujan. Allah Maha berkuasa. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar hamba-hambanya ambil peringatan tentang jadual limpahan. Ambil peringatan tentang jadual limpahan air hujan untuk memudahkan manusia mengatur kehidupan dalam membuat apa yang disebut ikhtiar dalam kehidupan dan mata pencarian kehidupan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, untuk menjelaskan lagi ayat 50 surah Al-Furqan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam At-Tabrani, ma min amin amtaru min amin walakinna Allah yusrifuhu haitsu yasha. Tiadalah di antara satu tahun dengan tahun-tahun yang telah berlalu, begitu juga tahun-tahun yang akan datang, kadar limpahan air hujan melebihi antara satu tahun dengan satu tahun yang lain. Akan tetapi Allah jualah yang maha berkuasa mengagih-agihkan dan menggilir-gilirkan limpahan air hujan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita, di antara satu tahun dengan satu tahun, iaitu tahun Masihi, tahun yang berdasarkan gerakan ketara matahari, Januari, Februari, Mac, April, atau berdasarkan gerakan ketara matahari. Di antara satu tahun dengan tahun-tahun sebelumnya dan selepasnya tak banyak berbeza jumlah hujan tahunan.
Jumlah hujan pada tahun 2019 tak banyak berbeza dengan jumlah hujan tahun 2020. Begitu juga tahun yang sedang kita lalui tak akan banyak berbeza dengan jumlah hujan tahun 2021. Baik. Maka apa yang kita nak faham di sini, oleh kerana jumlah hujan tahunan tak banyak berbeza, akan tetapi waktu limpahannya mungkin berbeza, kerana Allah jua yang menentukan detik limpahannya. Setelah diusul periksa, mungkin tuan-tuan bertanya, macam mana saya tahu pula? Maklumlah saya ni imam Masjid Kota Iskandar. Ada masa luang bagi kuliah subuh dekat Masjid Kampung Melayu Majidi. Jadi imam ni tak banyak kerja, mengimami solat itu pun kadang-kadang tak hadir juga. Jadi sekadar mengimami solat, akad nikah tak boleh, ceramah kursus perkahwinan tak boleh, amil zakat pun tak boleh. Sekadar mengimami solat di Masjid Kota Iskandar, masa kosong saya banyak. Maka saya dengan sedikit pengetahuan ilmu falak, saya membuat pemerhatian. Bulan Januari, Masjid Kota Iskandar meraih 18 hari hujan daripada 31 hari. Bulan Februari, Masjid Kota Iskandar meraih 4 hari hujan daripada 28 hari. Dan setakat hari ini, dalam bulan Mac, tempoh masa 7 hari, Masjid Kota Iskandar baru dapat sehari hujan. Bulan Februari dapat 4 kali hujan, sekali lebat, 3 kali lalu aja. Apabila dibuat pemerhatian lagi, hujan Januari di Masjid Kota Iskandar, jumlah hujan bulan Januari 2021 hampir menyamai jumlah hujan 4 bulan Januari, Februari, Mac, April 2020. Tuan-tuan tak faham tak apalah, mengantuk pun tak ada masalah. Cuma nak bagi keterangan sikit lah. Hujan bulan Januari menyamai dengan hujan 4 bulan Januari, Februari, Mac, April 2020. Apabila dibuat perbandingan 2021 dengan 2020, hujan Januari 2021 hampir sama dengan jumlah hujan 4 bulan Januari, Februari, Mac, April 2020. Wah, ini berarti kalau berdasarkan hadis Nabi, jumlah hujan tahunan akan sama, tetapi waktu limpahan Allah jua yang menentukan. Oleh itu, limpahan untuk bulan Februari, Mac, April tahun ini dah dilimpahkan pada bulan Januari tahun ini. Maka untuk 3 bulan ni, Februari, Mac, April, kita dapat hujan, tetapi sedikit. Kerana yang banyak tu telah dilimpahkan di bulan Januari.
Ini yang Rasulullah SAW sabdakan berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah. Untuk pengetahuan Bilal kita daripada Mersing, situasi 2021 ditakuti sama dengan situasi 2015. Empangan congok tempat Bilal kita di Mersing ni tercongok, kering. 2015 saya pergi, kering empangan congok, tercongok kita tengok. Saya solat minta hujan, hujan turun 20 minit saja. Ya, orang Mersing. Lepas tu saya mudik ke hulu Sungai Mersing, air dah tak ada. Cina melombong mas dekat hulu Sungai Mersing, tanah anak yatim. Ya Allah, menakutkan. Tanyalah Tuan Bilal ada pengalaman macam mana Mersing dicatu air selama 5 bulan. 5 bulan 4 hari sekali dapat air kan, entah mandi ke tidak Bilal waktu itu. Kampung Melayu Majidi adalah kawasan grand. Tuan-tuan tak dicatu, tapi tak tahu juga kalau kemarau dahsyat jatuh je. Yalah, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, itu peristiwa 2015 menyaksikan juga. Ya, orang Pasir Gudang nak buat kenduri kahwin pun tak boleh. Bukan PKP, tak ada air. Pasir Gudang juga dicatu air 4 hari sekali. Empangan sungai layang, melayang airnya. Orang Bandar Penawar juga tak boleh buat kenduri kahwin. Kenapa? Empangan sungai Lebam melebam air kering. 2015 situasinya sama, 2021 dengan 2015. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, mungkin tuan-tuan ialah bertanya, pedulilah apa nak cerita-cerita tak hujan, kerana inilah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 50 surah Al-Furqan dan hadis riwayat Imam Al-Hakim. Jangan kita kata Allah Ta'ala tak beritahu. Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, kita aja yang tak ambil tahu ataupun tak tahu. La haula wala quwata illa billah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang saya nak cerita dengan tuan-tuan ni, kejap lagi habislah. Sebenarnya apa yang nak diceritakan ni? Wabak penyakit mengundang kebuluran. Kenapa pula? Kelazimannya wabak penyakit bersama dengan regu setianya, iaitu kebuluran. Sama ada dimulakan dulu dengan kemarau, krisis makanan, kebuluran, barulah kemuncaknya wabak penyakit, ataupun dimulakan dulu dengan wabak penyakit, disusuli dengan kemarau, krisis makanan dan kebuluran. Wal-i'yazubillah. Dan jangka masanya 5 tahun. Kita mengundi tokoh menteri besar. Contoh. Itu yang 5 tahun. Ya, sebagai contoh apa yang berlaku pada tahun 401 Hijrah. Seorang tokoh bapa perubatan Islam, Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina,
401 Hijrah. Diperintah, diarah oleh khalifah untuk pergi ke bumi Khurasan, bumi yang subur, bumi yang ada sungai Jaihun yang mengalir ke laut Kaspia, bumi yang subur, ya, bumi Khurasan. Disitulah adanya negara Kazakhstan, Turkmenistan. Piramli kata, go ahead, go start. Bermula dengan kemarau. Siapa sangka sungai Jaihun tu yang mengalir ke laut Kaspia, Al-Qazwain, boleh kering. Ya Allah, menakutkan. Maka kemarau, krisis makanan, kebuluran, beribu manusia mati kebuluran di Khurasan. Kemudian kemuncaknya wabak menimpa bumi Khurasan pada tahun 404 Hijrah. Bermula 401 Hijrah, kemarau, krisis makanan, kebuluran, kemuncaknya wabak penyakit, 60,000 terkorban. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina memperkenalkan vaksin. Bermula penggunaan vaksin ni di zaman Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Sina. Dan bermulalah menjarakkan salat. Itu zaman Imam Ibn Sina, 401 Hijrah. Itu sejarahnya. 633 Hijrah, 200 tahun kemudian, ya, kali ini bumi Mesir Allah timpakan dulu wabak. Bumi Mesir Allah timpakan wabak selama 2 tahun. Ketika itu Imam Nawawi rahmatullah alaih masih berusia remaja, dapat menyaksikan, ya, saat paling menakutkan, 60,000 manusia mati dalam masa sebulan, ya, di bumi Mesir. 633 Hijrah. 2 tahun wabak. Selepas wabak, kemarau, krisis makanan, manusia berbunuhan kerana nak dapat ish. Ish tu bahasa Arab, bahasa Melayu roti. Kalau tuan-tuan biasa pergi haji, pergi umrah, tuan-tuan nampak roti Arab yang bulat besar tu. Waktu saya belajar ke Arab dulu, kita panggil ish. Ish tu bahasa Arab, maknanya roti untuk terus hidup. Itu namanya ish, roti untuk terus hidup. Dia ada subsidi roti tu. Kerajaan bagi subsidi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, berlaku di Mesir lain pula. Bermula dengan wabak selama 2 tahun, diikuti dengan kemarau, krisis makanan, kebuluran selama 3 tahun. Maka jumlahnya 5 tahun. Ya, menakutkan dan mengerikan. Apa yang saya nak nyatakan kuliah subuh yang kita baru dapat sambung setelah terhenti 4 bulan ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pattern yang kita tempuhi nampaknya seperti apa yang berlaku di zaman Imam Nawawi rahmatullah alaih, 633 Hijrah. Bermula dengan wabak, selepas wabak kemarau, krisis makanan, dan kemuncaknya kebuluran. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah Ta'ala lindungi kita. Sebagai mengakhiri kuliah subuh, bagi masa saya 5 minit untuk saya bercerita. 4 bulan tak ada kuliah, tak apa, kita ambil sikit, tak lebih, tak langgar SOP, jangan takut. Bermula PKP Mac 2020, kawan baik saya datang ke rumah, seorang senior engineer
Dia kerja dengan syarikat kuari, gaji sebulan 16,000. Tak percaya tak apa. Syarikat Benson, kuari dekat Kulai tu. Dia datang rumah, dia beritahu dia kena buang kerja. Kenapa? Kerana tak ada order batu kelikir. PKP, dia dibuang dulu. Maka dia kata, ada tak lubang-lubang rezeki? Saya kasih nombor kawan saya nelayan, ada bot nelayan Pukat Cerut Tanjung Sedili, untuk dia ambil ikan jadi peraih ikan. Okey, setuju. Alhamdulillah, daripada senior engineer civil engineering jadi peraih ikan. Dia ada lori 1 tan. 2 bulan aja. Lepas 2 bulan, ikan tak ada. Kawan saya datang rumah. Syekh, panggil saya Syekh pula. Ikan dah tak ada. Biar betul aku cakap. Saya pun telefon kawan yang ada Pukat Cerut dekat Tanjung Sili. Dia mengatakan ikan berkurangan. Wah. Jadi kawan ni dahlah kena berhenti kerja. Senior engineering, civil engineering, 2 bulan aja menjadi peraih ikan. Lepas 2 bulan tak ada sumber mata pencarian. Ada tak lagi lubang lain? Saya kasih dia ni nombor telefon seorang insan, kawan Haji Kamarul juga. Dulu dia CEO Ayam Mas. Telefon dia untuk dapatkan bekalan telur ayam. Kenapa? Engkau duit modal ada, engkau hantar telur ayam dekat restoran. Ada juga, untung sikit pun ada juga. Alhamdulillah. Selepas 2 bulan datang rumah saya, ayam dah tak nak bertelur. Saya telefon kawan saya tu, yang dulu CEO Ayam Mas, bukan Ayam Perak. How can? Cakap orang putih lah. Dia kata ayam telur dah tak nak bertelur. Paling takut nanti ayam yang telur untuk menetas jadi ayam tu pun, Leong Hop menyatakan pun, Malaysia bakal mengalami kekurangan ayam. Tengoklah nanti. Harga ayam sekilo boleh naik sampai RM16, RM17. Tengok aja. Telur tak ada di pasaran. Wal-'iyazubillah. Saya pun tanya kenapa? Dia kata dedak tak ada. Kenapa dedak tak ada? Jagung daripada Argentina tak boleh datang. Jagung yang tanam dekat Malaysia ni jagung untuk jual dekat pasar lambak boleh lah. Jagung untuk makanan orang, bukan makanan ayam. Ya Allah, menakutkan tuan-tuan. Apa lagi dia kata tolonglah Syekh. Saya pun kasih lagi nombor yang ketiga. Kau pergi dekat Masjid Uterini, belakang tu ada orang bela itik. Kau ambil telur itik, edarkan. Ambil nombor ni. Dia pun ambil. Alhamdulillah. 2 bulan aja. Lepas 2 bulan, itik pun tak nak bertelur. Kenapa tak nak bertelur? Makanan itik tak ada. Kenapa makanan itik tak ada? Mat endon buruh yang nak masuk Malaysia, yang nak ambil sagu tu tak ada. Semuanya dekat Surabaya. Jadi tak ada orang yang nak ambil. Yang ada mat dian mana larat nak angkat pokok sagu. Tak ada. Makanan itik tak ada. Itik tak nak bertelur. Dahsyat tuan-tuan. Ini nak cerita penangan wabak ni. Dengarlah cerita, kan dah lama tak dengar cerita. 2 bulan telur itik tak ada. Dah 3 kali datang rumah saya. Dah 6 bulan dah. 2 bulan pertama ikan tak boleh. 2 bulan kedua telur ayam tak boleh. 2 bulan ketiga telur itik tak boleh. Datang lagi rumah. Apa lagi? Syekh, tolonglah, dia kata.
Saya kasih dia nombor. Ni nombor telefon Haji Ahad, Tanjung Sepang, dekat dengan budak-budak suka mandi Batu Layar, Punggai, nama Tanjung Sepang. Jumpa Haji Ahad, sebut nama Ustaz Hanafiah, dia sayang dengan aku. Dia ada 8 ekar tanam pokok mangga mempelam. Kau ambil dengan dia. Terima kasih. 2 bulan saja. Lepas 2 bulan, pokok mempelam pun melawas juga. Ya, tuan-tuan dah pencen, cocok dinding membeng termuntah. Tu je. Bagi dia, apa lagi sumber? Mempelam pun melawas. Macam sawit sekarang, harga naik sampai 800, tapi melawas. Apa lagi yang ada? Datang lagi rumah saya. Syekh, tolonglah. Aku cakap ini dah masuk 10 bulan ni tau. Semua tak jadi ni. Kenapa Ustaz? Ni aku baru tahu. Aku ni Ustaz. Buat aku rasa, ya Allah, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wabak ni dipukul semua. Bukan penyakit semata-mata. Ekonomi manusia pun dipukulnya je. Wal-i'yazubillah. Tolonglah. Aku cakap aku ada satu nombor lagi. Ni baik, ni taukid. Wong Kim Bun. Duduk dekat Silong, dekat dengan Sinai, jauh sikit dengan Salim, lagi jauh dengan Sengkang. Dulu saya belajar sekolah Sultan Ibrahim, saya kawan dengan budak-budak Cina. Sekolah tu banyak Cina. Kita panggil dia Cina Bukit. Dia tak pandai apa-apa. Wong Kim Bun, dia ada tanah 300 ekar, ceroboh dekat Silong. Cina kan ceroboh tanah, jadi bukan peduli. Melayu ceroboh setengah ekar dah dipenjarakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, engkau jumpa Wong Kim Bun, dia tanam sayur-sayuran cantik, si ada kelambu pula. Kawan saya pun jumpalah Kim Bun ni, alhamdulillah, jual kacang panjang dengan lada merah. 2 bulan, 2-3 bulan. Lepas tu lada merah pun kena serang dengan COVID-19. Walaupun dalam kelambu, tuan-tuan, dalam kelambu pun kena COVID jugalah. Tak jadi. Tak jadi. Wal-i'yazubillah. Habis sekarang datang rumah saya kata, engkau zikir je lah. Engkau baca selawat nariyah yang Jabatan Agama dulu kan rajin buat selawat nariyah. Lepas tu orang dah malah nak baca lagi kan. Kau amalkan ajalah selawat nariyah ni. Kenapa? Aku pun tak tahu. Ustaz pun tak tahu. Yelah, aku sendiri pun tak tahu kenapa ni. Kesian dengan engkau dah 5 kali. Engkau bukan malas, engkau rajin, aku cakap. 5 kali, semua tak jadi. Semoga Allah lindungi kita daripada perkara yang tak diingini, salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.